Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asril. Saya Muhammad Zulfahmi bin Muhammad Kadri. Saya Muhammad Syafiq bin Tasir. Saya Muhammad Akil bin Fazazri. Di sini kami akan membentangkan satu slide yang bertajuk Agama Kristian. Agama Kristian. Kita mulakan dulu dengan pengenalan. Agama Kristian atau agama Nasrani adalah agama samawi, iaitu agama langit yang diturunkan kepada Nabi Isa kepada Bani Israel berpandukan ajaran Nabi Musa yang bersumberkan kitab Taurat. Nabi Isa datang untuk menyelamatkan mereka supaya kembali kepada Allah dan mematuhi ajaran yang sebenar, kerana telah diselewengkan oleh umat Malaysia yang terdahulu. Siapa Nabi Isa? Nabi Isa ni adalah Nabi, bukannya anak Tuhan, bukannya anak Tuhan ke apa. Dia adalah ada manusia yang diutuskan oleh Allah untuk menjadi Nabi dan Rasul. Kristian adalah adalah ajaran yang telah diseleweng dan diubah dari ajaran sebenar. Sekiranya jadi agama Kristian ni yang suatu Nabi turun tu adalah ajaran yang dah berlakulah daripada yang sebenarnya. Kristian ni juga adalah menjadi agama ciptaan manusia kerana diubah oleh dan keasliannya dinodai. Yang empat, Kristian yang sekarang ni adalah agama Paul yang bertentangan dengan ajaran yang betul kerana banyak diubah dan ditambahkan dengan ajaran-ajaran sesat. Pengenaan kedua adalah Kristian ni ialah berkaitan dengan pertikaian yang menyatakan Yesus Kristus ni adalah pendosa. Kristian juga dipecah belahkan oleh pelita-pelita Yahudi yang berurusan dengan agama Kristian. Sekiranya waktu zaman dulu, pelita-pelita Yahudi ni sangat benci dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Kristian juga menjadi benci agama yang dibenci oleh pelita Yahudi dan berlaku pemberatan dalam agama ini sehingga Yesus Kristus iaitu Nabi Isa dibunuh serta para muridnya ditindas, ditangkap dan disiksa. Seperti yang kita tahulah yang mengikut ajaran Kristian, Nabi Isa AS disalib oleh pelita Yahudi. Kristian ini juga adalah agama monoteis yang berdasarkan kehidupan dan ajaran Yesus dari Nazaret. Teruskan dengan sejarah dia. Sejarah Kristian, member dia daripada Umrah. So kita teruskan dengan siapakah ST Paul. Saya terangkan tentang ajaran utama agama Kristian. Sebelum itu saya terangkan dulu siapakah ST Paul. ST Paul adalah seorang tokoh yang penting dalam mengubah ajaran agama Kristian yang asal dibawa oleh Nabi Isa AS kepada ajaran yang jauh terpesong daripada asal. Agama ini dinamakan sebagai Paulisme kerana pengaruh Paul. Beliau berbangsa Yahudi, berasal dari Tarsus dari Silisia, iaitu sebuah bandar perdagangan Greek. Beliau juga seorang Yahudi dari suku Benjamin, iaitu aliran Faris yang berpegang kepada kitab Taurat. Beliau adalah penganut ketat agama Yahudi dan pernah mengusir agama Kristian sebelum beliau memeluk agama tersebut. Ajaran utama Kristian. Ajaran utama Kristian ini berpandukan kepada ajaran Nabi Isa AS. Nabi Isa AS mengajar orang Kristian agar menurut ajaran yang benar dan menyembah Tuhan yang satu. Nabi Isa AS juga mengajar orang Kristian agar sentiasa hidup berbaik-baik antara satu sama lain kerana ia adalah salah satu daripada ajaran Tuhan. Nabi Isa AS juga mengingatkan orang Kristian agar perbuatan manusia yang baik akan mendapat tempat di hati rakyat. Selepas itu muncul beberapa ajaran baru-baru. Salah satunya adalah Trinity. Trinity merupakan kepercayaan dan penyembahan terhadap kesatuan tiga Tuhan, iaitu Bapa Tuhan, Anak Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus ni adalah Roh Suci. Trinity ni diambil daripada ajaran agama Mesir kuno, agama Hindu, falsafah Yunani atau Greek dan lain-lain. Trinity bertujuan untuk menghapuskan jurang perbezaan atau perselisihan faham antara anggota bangsa Israel dan bangsa-bangsa lain. Trinity ini
juga bertujuan untuk menarik lebih ramai penganut lain untuk menganut agama Kristian yang baru. Konsep Trinity ini tidak diperkenalkan secara jelas dan nyata. Trinity terpaksa melalui beberapa peringkat perhimpunan gereja untuk membentuk satu ajaran utama. Seperti mana yang wujud pada zaman sekarang, iaitu ada 5 perhimpunan gereja. 3 daripadanya adalah yang terpenting, iaitu yang pertama adalah perhimpunan gereja di Indonesia, perhimpunan gereja di Chalcedon dan perhimpunan gereja di Konstantinopel. Seterusnya adalah ajaran baru Paul. Agama Kristen, agama universal. Ini juga adalah salah satu ajaran baru yang dibawa oleh Paul, iaitu menjadikan agama Kristen sebagai agama semua manusia. Paul menganggap bahawa agama Kristen ini adalah ajaran yang diamanahkan oleh Yesus kepada dia. Akhir sekali tidak perlu berkaitan. Paul menganggap bahawa berkaitan ini tidak wajib kerana mereka telah mengamalkan pembaptisan. Pembaptisan ini adalah satu cara pemandian khusus bagi orang-orang Kristian. Paul juga mendapati bahawa berkaitan ini tidak pernah wujud dalam ajaran agama Kristian. Sedangkan dia pernah wujud dalam ajaran asal agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Seterusnya amalan dari Islam Kristen. Ajaran Islam menurut ajaran benar dan menyembah Tuhan yang satu. Kedua, hidup berbaik antara satu sama lain adalah sebahagian daripada ajaran Tuhan. Ketiga, perbuatan manusia yang baik akan mendapat tempat di hati rakyat. Yang keempat, menggunakan rosari untuk berdoa seperti tasbih, mempunyai berbagai jenis doa seperti contohnya sakramen berkabutan, sakramen pengurapan orang sakti, sakramen pembaptisan, sakramen eklatasi, sakramen perkahwinan, sakramen ulamat, sakramen pentabutan. Lagi puasa. Lepas tu agama Kristen iaitu ahli agama Katolik akan berpuasa makan daging pada setiap hari Rabu dan Jumaat selama hari mengikut tarikh tertentu, iaitu bermula pada awal bulan Mac, pertengahan bulan April. Bukan berpuasa daging sahaja yang perlu, bahkan perlu mengurangkan perkara yang tidak penting seperti menonton televisyen atau mendengar lagu dan muzik. Oleh sebab itu, perlu lebih kreatif dari segi keagamaan atau buat perkara yang baik seperti baca buku Alkitab, membantu ibu bapa, mengurus kerja di rumah, menerima wang atau pakaian dan luangkan lebih masa. Seterusnya, bagi ahli nasabah pula, kami menyebut zakat atau sedekah sebagai persembahan di mana kami akan memberi wang semasa berdoa di dalam gereja. Memberi zakat sedekah bentuk wang seikhlasnya untuk penambahbaikan gereja atau untuk orang-orang yang memerlukan. Ia juga akan menerima makanan atau barang keperluan kepada orang ziarah. Selalunya tempat ziarah bagi Kristian aliran Roman Katolik ialah tempat berkunjung ke rumah suci, tempat di mukjizat pernah berlaku sejarah, atau tempat berkongsi agama Kristian yang ramai. Contohnya di Manila, Filipina mempunyai tempat ziarah yang paling besar. Semua rumah Tuhan iaitu gereja, gospel dan chapel, ziarah ke kuburan untuk berdoa kepada orang yang mati, ziarah ke rumah orang untuk doa kesyukuran atau untuk orang yang baru meninggal. Seterusnya, pembastian. Upacara amal penyucian yang air yang diamalkan melambangkan penyucian dosa pengampunan. Bagi dia kalau nak hapuskan dosa, dia perlu mandi di air yang suci. Seterusnya, penyatuan pengaruh baptis dalam kematian, pemulihan dan kebangkitannya supaya dia dapat menjadi salah seorang Kristen yang beriman. Upacara puasa dilaksanakan melalui penelitian menjejas air pada kepala, penangan menuang air kepada merendamkan seluruh badan ke dalam air. Okey, saya akan menerangkan kitab Bible. Iaitu kitab Bible ni adalah perjanjian lama Old Testament yang merupakan kitab suci pertama
di dalam agama Kristian, dan dia juga berkaitan dengan kitab suci agama Yahudi tanah. Dia juga dianggap kitab suci untuk kedua-dua agama Yahudi dan Kristian. Dipercaya Tuhan memberi inspirasi untuk manusia menulisnya mengandungi buku yang berbeza, dan ianya mengenai Tuhan dan orang Israel menceritakan bahasa Israel sejak penanaman Kanaan sampai. Okay, saya akan menerangkan sejarah awal Kristian, sejarah Kristian di Indonesia. Sejarah Kristian di Indonesia seperti kita tahu, ia bermula dari Melaka yang dijajah oleh Portugis. Sejarah awal agama Kristian Indonesia kedatangan pejah Portugis Spanyol, iaitu mazhab Katolik. Kedatangan pejah Belanda British pada awal kurun 17, iaitu mazhab Protestan. Kristian juga dianuti sejak turun oleh rakyat keturunan Kristian. Indonesia termasuk keturunan Portugis di Melaka. Sebilangan kecil orang Cina dan India turut memeluk agama ini. Seperti kita tahu, ramai juga orang Cina dan orang India peluk Kristian. Dan di Indonesia Timur dianuti oleh sebagian besar orang Kadazan, iaitu di Sabah, Sarawak. Evangelisme agama Kristian di Indonesia sudah menjadi amanah pihak gereja Indonesia agar tidak berdakwah pada komuniti Islam negara. Kiranya agama Kristian ni dia, kat agama Malaysia ni dia tak ada dakwah macam agama Islam kita, dia buat dia orang je. Dan risalah Kristian disyaratkan di bawah undang-undang supaya berlaku untuk orang-orang Islam. Kiranya agama ni dia tak boleh kacau orang Islam lah. Dia tak boleh dakwah orang Islam, dia tak boleh kacau orang-orang Islam negara kita. Perlembagaan Persekutuan Malaysia mencegah keras penyebaran agama Kristian selain daripada Islam pada orang-orang Muslim. Walaupun tidak ada sekatan khusus menghalang orang-orang Islam daripada murtad dan peluk agama Islam, begitu sedikit bilangnya. Antara aktiviti yang dilakukan terhadap agama Kristian di Malaysia, antaranya diorang ni ada kaedah-kaedah penyembahan seperti liturgi yang digunakan dan khutbah tidak ditapis maupun dikawal secara aktif oleh kerajaan. Namun begitu, penguasaan kerajaan secara sulit sedang berlaku sekarang. Kita tahu aktiviti seperti ada aktiviti yang dilakukan bahawa beberapa sekolah awam telah mengharapkan secara tidak resmi aktiviti Kristian seperti Kristian Fellowship CF di kawasan persekolahan. Seperti kita tahulah, ajaran Kristian memang tak ada lah kat sekolah sekarang. Pengharaman ini adalah disebabkan oleh kerisauan setengah guru-guru yang beragama Islam. Ini boleh timbul disebabkan kebimbangan pelajar Islam yang akan mengikuti aktiviti tersebut dari berniat aktif di masjid. Okey, kesimpulannya, agama Kristian ini seperti yang tahu, yang tujuan kami pembentangan ini ialah memberitahu tentang maklumat agama Kristian yang menginvasikan dunia seperti kat barat lah. Kita tahu banyak agama Kristian kat sana. Oleh itu kita harus mengetahui tentang agama ini kerana ia berkait rapat dengan isu-isu keagamaan di Malaysia. Seperti kita tahu mesti ada gaduh-gaduhnya dalam agama. Seperti kita tahu, Kristian adalah agama yang telah diseleweng oleh Paul, iaitu menyembah Tuhan, dan percayaan mereka itu seleweng daripada spiritual mereka sudah seleweng dah, datang masjid mereka patah lagi. Iaitu oleh itu agama Kristian adalah antaranya agama Kristian adalah agama yang ramai penganut kerana banyak kelonggaran dari ibadah mereka. Itulah sebab ramai orang peluk Kristian ni, sebab ibadah mereka sikit lah, tak macam kita ni. Okey, sekian dari kami. Okey.